Hai guys, Assalamualaikum. Kembali lagi kita dalam OBTV. Macam biasa, OBTV akan menyajikan kisah-kisah menarik berlaku sepanjang minggu ini. Tak kisahlah di Facebook, Twitter, Instagram dan juga TikTok dan Pika. Macam biasa juga, kita akan berkongsi dua kisah yang viral. Dan story yang pertama, apa dia Pika? Story yang pertama, kisah orang kata usahawan, pelakon, pelawak Syuib buka hati untuk terima orang baru demi anak-anak katanya. Ya ke? Dan story yang kedua mengenai seorang individu ni, dia upload gambar di depan Kaabah. Upload gambar apa? Gambar macam over gambar apa kalau korang nak tahu, so jom kita layan OBTV. Okey guys, untuk story OBTV yang pertama, pemergian penyanyi terkenal Siti Sarah Raisuddin pada 9 Ogos tahun lalu semestinya meninggalkan kesan mendalam kepada keluarga dan juga peminat. Betul tu. Dan kalau saya ingat baliklah, kisah ini agak mengejut apabila dilaporkan di sosial media. Orang kata seolah-olah tak percaya apa yang berlaku, tapi itulah Tuhan lebih menyayangi arwah Siti Sarah. Dan macam biasa jugalah, bila dah single ni, ramai yang mendoakan Syuib agar jumpa dengan someone new, orang baru orang kata. Yelah, orang kata dah lama kan yang pergi tetap pergi, dan kita yang hidup harus teruskan kehidupan. Menerusi laporan media, Syuib menyatakan hatinya seperti dibuka kembali untuk menjadi pasangan untuk dirinya dan juga kepada anak-anaknya lah. Tambahnya lagi, dia melihat dengan jelas bahawa anak-anaknya seperti memerlukan seseorang untuk menjaga mereka, memberi kasih sayang kan. Yelah, dah kehilangan seorang ibu kan, so diorang perlukan lagi untuk meresupport katanya. Lawak Syuib turut berkongsi bahawa ciri-ciri seorang isteri tidaklah begitu penting, namun perlu mempunyai sifat keibuan yang tinggi buat keempat-empat anaknya. Tambahnya, jika seseorang itu boleh memahami dan serasi dengannya, ia adalah satu bonus. Alhamdulillah, kalau itu yang apa Syuib rasa dan jalan terbaik, teruskan. Dan kami pasti ramai yang akan mendoakan yang terbaik buat Syuib dan anak-anaknya. Betul tak Ash? Betul. Kita tengok mereka gembira, kita pun gembira. Betul. Kan? Semoga niat yang baik itu akan dipermudahkan lah. Betul. InsyaAllah. Okey guys, untuk berita yang seterusnya, seperti mana yang kita tahu Pika, K-pop dan K-drama mempunyai ramai peminat serta pengikut setia yang tersendiri. Nak cerita pasal orang kata K-pop ni kan, baru-baru ni ada satu isu yang viral apabila didakwa seorang individu ini agak melampaui batas. Nak minat tu boleh, tapi saya malas nak komen. Awaklah komen. Saya komen. Saya pun tak tahu nak komen apalah kan, sebab benda itu sensitif. Kalau penonton di luar sana nak tahu kan, tindakan seorang individu yang membawa skeping gambar atau photocard idol K-pop, iaitu Sugar, yang merupakan ahli kumpulan lelaki terkenal Korea Selatan BTS, di hadapan Kaabah Pika. Itulah masalahnya, di depan Kaabah. Dan tindakannya itu telah menerima kecaman daripada netizen. Agak over di situ. Nak minat boleh, tapi janganlah melampaui batas. Betul tak Ash? Betul tu Pika. Ini kerana ramai yang menyifatkan bahawa tindakan itu agak keterlaluan, macam Pika katakan tadilah, dah melampaui batas. Di dalam ruangan komen ada mengatakan, dia kata, bukan saya kata, kau nak beribadah ke, kau nak bersukaria pergi ke sana kan? Dia pun naik keliru. Tak setujulah kita pergi sana nak beribadah kan. Ini lain pula jadinya. Walau bagaimanapun, nampaknya sehingga kini video tersebut masih belum dipadam oleh pemilik akaun tersebut lah. Walaupun dah terima banyak komen-komen negatif daripada netizen, video tu masih ada lagi. Saya husnuzon lah, mungkin lepas dia kena kecam, dia terus sign out dan tak login dah. Jadi mungkinlah dia berehat selepas dikritik, muhasabah. Kita anggap macam itulah. Nanti kalau dia dah kembali, mungkin dia akan delete. Tapi itulah, saya harapkan kalau minatnya terhadap penyanyi K-pop itu tidak ada masalah. Tapi janganlah sampai melampaui batas macam kes ni. Betul tak? Yelah, kalau nak minat lebih-lebih pun kena diorang kenal kita pun kan. So like water. Itu lagu dia lah tu. Lagu dia. Ganti minat juga ni. Okey guys, berita pertama OBTV untuk minggu ini. Dulu waktu zaman sekolah Pika, kita hanya berpandukan buku saja. Betul. Sekarang zaman teknologi dah canggih. Betul tu. Diorang gunakan komputer atau tablet untuk belajar. Kalau dulu saya ingat macam rotan, tarik telinga, kalau saya kena denda jalan itik kat luar kelas tu biasa. Tapi sekarang dah lain. Fahamlah kan, zaman dah berubah.
dan cara mengajar dan pembelajaran juga pun dah berubah juga. Kenalah ikut peredaran zaman, Betul, Pika. tepat sekali. Okey, baik. Bercakap mengenai topik ni kan, baru-baru ini tular di media sosial apabila satu video TikTok berupa audio dipercayai rakaman sesi pembelajaran untuk murid darjah 1 ditengking oleh gurunya, Pika. Difahamkan juga cikgu tersebut akan bertindak dengan memaki hamun, memalukan anak buahnya dengan meninggikan suara kepada anak buahnya yang masih kecil. Sekiranya memberi jawapan tu salah atau tidak dapat memberi sebarang jawapan pun, dia tidak akan membenarkan murid lain untuk memberi tunjuk ajar kepada anak buahnya itu. Memang strict betul lah. Macam belajar degree dah. Oh, ya betul lah tu juga kan. Okey, antara petikan dalam audio yang dikongsikan adalah seperti letih betul lah macam ni. Otak tu biar cegah sikit boleh tak? Berfikir sikit. Macam awak katakanlah tadi, sebab yelah murid darjah 1 yelah, belajar. lagi. Yelah, diorang pun dah lama pun kat sekolah, dia nak belajar lah kan, tapi dah bila tidak dapat jawab soalan, kena marah macam tu, tak tahulah. Betul lah. Kalau boleh cikgu-cikgu kat luar sana tu mungkinlah boleh menggunakan pendekatan yang membuatkan murid seronok nak ke sekolah sebab darjah 1 kan. Tak eloklah. Kawal perasaan orang betul, kata. kawal perasaan. Masalah di rumah jangan bawa ke sekolah, betul? Walaupun kita tahu tugas cikgu memang berat. Betul. Tapi itulah, kawal lah. Okey guys, berita OBTV yang seterusnya, orang kata setiap pasangan yang berkahwin ni mestilah orang kata nak mempunyai zuriat. Sebab ada setengah pasangan ni berkahwin bertahun-tahun tak dapat zuriat lagi. Betul tak, Ash? Betul tu, Pika. Dan ada juga setengah pasangan bila dah ada anak, mereka tidak menghargai serta mengabaikan tanggungjawab mereka sebagai ibu bapa. Dan perkara ini kita boleh relatekan dengan story apa yang kita nak sampaikan kepada penonton di luar sana selepas ini. Ya, betul tu. Dan perkara ini berlaku di negara Nigeria di mana sekumpulan doktor terpaksa memotong lengan seorang bayi yang baru berusia 2 bulan gara-gara didera oleh kejam bapa kandungnya sendiri. Dah kenapa bapa sendiri boleh buat anak kecil macam tu? Menerusi laporan, punca penderaan tersebut berlaku disebabkan si ayah tidak tahan mendengar tangisan anaknya itu. Tetapi menurut Ibu Masa Cikgu, suaminya bertindak menyerang anaknya mereka yang diberi nama Miracle dengan penyangkut baju plastik kerana tidak tahan dengan tangisannya. Betul lah. Itulah dia suspek yang dikenali sebagai Confidence Amatobi dikatakan memukul lengan kerana Miracle suka hati tanpa belas kasihan ketika isterinya keluar sekejap. Cikgu yang terdengar tangisan anaknya itu terus masuk dan cuba memeriksa apa yang terjadi sebenarnya. Dan mendapati tangan kanan anaknya itu membengkak dan tulangnya patah akibat pukulan daripada suaminya itu. Keadaan terkini mengenai anaknya pula, pakar pediatrik berkata pihak terpaksa memotong lengan kanan anaknya itu bagi menyelamatkan nyawanya selepas tangan bayi itu sudah kebiruan dan mula mengeluarkan bau yang sangat busuk. Saya dengar ni tragedi. Dan setakat ini pihak polis dipercayai sedang berusaha untuk menahan Amatobi yang dilaporkan melarikan diri selepas kejadian. Saya harap sangat pihak polis akan jumpa segera dan balas perbuatan kejam si bapa ini. Itulah, tak pasal anak baru 2 bulan. Tahu tak buat macam tu. Hilang tangan, Pika. Baiklah guys, berita OBTV yang pertama kita nak bagi tahulah, selain daripada penjagaan fizikal, penjagaan dari segi mental juga sangatlah penting. Sejak berlakunya pandemik dan PKP di seluruh dunia kan, Pika kan, makin ramai yang mula sedar tentang perkara ini. Dan di mana jika kita sebenarnya ada masalah yang orang kata agak membebankan, kita jangan malu untuk minta pertolongan. Bagi tahu kawan, cakap kita perlukan pertolongan. Bercakap pasal isu ni, sebenarnya tahukah anda penyanyi rap sensasi dan juga seorang aktivis kemanusiaan iaitu Caprice menerusi satu hantaran di Instagram telah mendedahkan yang ini ya pendedahan dia yang dia sebenarnya telah berjumpa dengan pakar psikiatri sejak berusia 18 tahun, Pika. Dan sekarang umur dia dah mencecah 34 tahun. Katanya sejak usia 18 tahun sehingga sekarang, Caprice sudah pun berjumpa pakar psikiatri untuk 2 jenis masalah sebenarnya, Pika.
Dan masalah pertama adalah anxiety, di mana Caprice katanya tak boleh duduk diam. Dan dia kena sentiasa bekerja, dan apabila dia berhenti bekerja, bila dia macam tak buat apa-apa, dia mula akan menggigil dan diserang panik. Terdahulu, seorang lelaki yang dipercayai merupakan seorang pengamal perubatan mengeluarkan teori bahawa dia mendakwa yang Caprice ini memang menghadapi masalah HPD, macam yang Pika katakan tadi lah. Walaupun pun keadaan Caprice sekarang ni, semoga Caprice terus diberikan kesihatan yang baik. Orang kata kalau kita rasa penat, duduk, relax, tutup mata, tenangkan diri, tenang Jiwa. Yang tu. Tak pun Pika pergi bercuti. Orang kata dapat juga release stres kejap kan, dapat lari kejap daripada dunia kita yang busy. Dunia gitu. tipu-tipu. Dunia tipu-tipu. Betul Pika. Okey guys, berita yang seterusnya. Baru-baru ni kan, kalaulah korang perasan, banyak gambar-gambar di sosial media yang berkongsi mengenai sambutan Halloween di seluruh dunia. Sampai kan negara Arab sendiri pun orang kata pakai jubah macam tu. Sambut je. Pes. Ya betul, dan kalau nak tahu, berlaku satu kejadian yang telah tular di Korea Selatan apabila perkara yang tak diingini, satu tragedi buruk telah pun terjadi Pika. Di mana nak dijadikan cerita, seramai lebih 149 orang mangsa telah disahkan meninggal dunia, dan lebih 78 mangsa dilaporkan mengalami sesak nafas dan serangan jantung. Uish. Dan tragedi itu terjadi disebabkan kawasan menjadi sesak dengan ribuan pengunjung dalam satu masa untuk menyambut Halloween di Itaewon, Korea Selatan. Saya tengok video yang tular di Twitter tu kan, memang berhimpit-himpit. Saya tengok ni pun orang kata sesak nafas. Dan difahamkan juga punca kejadian adalah kerana rempuhan yang berlaku dari kesesakan kawasan. Macam kita cakap tadi lah, terlalu padat, terlalu ramai orang dan dipenuhi pengunjung menyebabkan ianya sempit dan sukar untuk mereka bernafas. Yes. Dan masa-masa kemudian mengalami kecederaan akibat rempuhan berkenaan, turut dibawa ke hospital berdekatan untuk mendapatkan rawatan segera. Dan pihak polis turut menindakkan ada segelintir kabar angin mengatakan yang kejadian itu adalah kesan daripada pengaruh dadah. Tiada. Maka memang tidak benar sama sekali. Yes. Tidak benar, tak ada kaitan dengan dadah. Dan saya juga ada tengok satu video yang dikongsikan di Twitter di mana salah seorang pengunjung yang berada di situ Pika, dekat kawasan tu pada ketika itu, pada sambutan Halloween itulah dia ada, kita nampak dalam video tu dia ni memang nampak macam tak cukup nafas. Memang nampak dia macam sesak nafas, dan daripada video tu kita dapat lihat yang dia sebenarnya memang nak keluar daripada kawasan tu. Yes. Dan kita harapkan yang dia dan ramai lagi lah di sana selamat. Betul tu. Okey, sekian sahaja OBTV untuk kali ini. Untuk baca artikel-artikel menarik, jangan lupa layari www.ohbulan.com. Dan banyak lagi video menarik untuk anda tonton di YouTube Oh Bulan Official. Jangan lupa untuk subscribe dan follow juga akaun TikTok kami Oh Bulan Official. Yes, dan sekali lagi kita ingatkan penonton di rumah, OBTV bersiaran seperti biasa setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad jam 6.55 petang hanya di TV9, dan saya Patch Mono. Saya Syafiqah Saimi. Sehingga kita berjumpa lagi, jaga diri. Assalamualaikum. Bye-bye. Tuan suruh saya action, tuan tak suruh saya cakap.